goes to the front very early. 2 laps to go. Oh, a big move there. And it comes from Kellerman. Kellerman shoving Puerta out the way. Puerta waiting to pounce. Puerta is there. Puerta gives it some gas. Puerta and Awang go around the outside. Awang's just going to bounce his way off them. Puerta is boxed in. Awang is now going for this. Awang is going for the medal. Awang is going to be the world champion. Awang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita tengok, kita disebutkan dengan sukan Olimpik. Bermacam-macam sukan kita tengok kan. Macam tadi saya tengok ada satu sukan tu nama dia lumba basikal kan. Ada 2 peserta kita kan daripada negara kita mempersembahkan kayuhan dia kan. Antaranya yang saya kenal nama dia Azizul Hasni Awang kan. Azizul Hasni Awang ni dia telah pergi 3 kali sukan Olimpik kan. Nak kata hebat, Azizul Hasni Awang ni dia dinobatkan sebagai juara dunia bagi archery kirin. Sebenarnya saya suka tengok lumba basikal ni sebab apa? Sebab kita berlawan dengan negara-negara lain yang lagi hebat daripada yang jauh lebih besar tubuh badan mereka kan. Lagi laju. Jadi bila mana Malaysia ni, orang kata negara yang kecil boleh mengalahkan negara-negara yang besar ni, orang kata satu benda yang hebat lah. Dan dalam sukan ni pun tengok orang yang berusaha pasti berjaya kan. Walaupun dia bertubuh kecil, tapi kalau dia yakin dengan diri dia akan berjaya kan. Jadi sempena dengan sukan Olimpik yang sedang berlangsung sekarang ni, mereka semua berlumba-lumba kan. Berlumba-lumba hendak mendapatkan pingat emas kan. Hendak menjadi juara dunia, juara sukan Olimpik untuk mendapat hadiah yang besar daripada sukan ini kan. Jadi ada satu, orang kata, satu peluang yang Allah berikan kita di dunia ni kan, iaitu berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, fastabiqul khairat, dan berlumba-lumbalah kamu dalam mengerjakan kebaikan, dan berlumba-lumbalah kamu kepada akhirat. Maksud berlumba-lumba kepada akhirat ni ialah kita berlumba-lumba melakukan kebaikan. Ini adalah poin yang pertama yang saya nak ceritakan kan. Kita ni Allah Subhanahu Taala telah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, untuk kita gunakan nikmat ini ke jalan Allah Subhanahu Taala. Jadi dengan amalan yang kita lakukan di dunia ni akan menjadi bekal kepada kita di akhirat. Seperti mana kita tengok orang lumba basikal ni kan. Dia nak jadi juara dunia ni, nak jadi orang kata juara sesuatu pertandingan tu, dia kena usaha. Jadi kita pun begitu juga kan. Kita sebagai seorang Islam, kalau kita nak dapat syurga, kita kena banyakkan berusaha, banyakkan membuat amalan, banyakkan ibadah. Mana nanti dalam syurga pun ada pintu-pintunya kan. Ada pintu jihad, pintu puasa, pintu sedekah, macam-macam kan. Jadi pintu mana yang kita nak masuk ni kan. Kalau kita rasa kita nak masuk daripada pintu sedekah, kita banyakkanlah buat sedekah. Kalau kita nak masuk daripada pintu solat, banyakkanlah melakukan solat. Ini adalah salah satu peluang yang kita patut rebut. Kita kena berlumba-lumba. Dan orang yang berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan ni ialah sangat dipuji Allah. Di mana ada 2 perkara yang mana kalau kita lakukan ini, kita tidak dikategorikan sebagai orang yang dengki kan. Apa dia? Yang pertama, kita dengki tengok orang ada harta, dengan hartanya tu dia bawa menuju ke jalan kebaikan. Itu kita kena orang kata, kita kena dengki. Boleh kita dengki dengan orang macam ni kan. Itu nama dia riqtah. Dan yang kedua, kita perlu rasa dengki kepada orang yang ada ilmu, dan dengan ilmu tu dia sampaikan kepada orang lain kan. Setiap hari kita tengok dia asyik live tunjuk cerita tentang ilmu ini, dan banyak-banyak macam-macam ilmu yang dia share kepada kita semua kan. Orang macam ni lah yang kita kena dengki kan. Bukannya kita nak menjatuhkan dia lagi. Ini kita sekarang ni menjatuhkan orang dengan cara yang tidak baik kan. Kita dengki pada dia, pada benda-benda yang tak patut pun kan. Jadi ini sebenarnya rugilah kita sebagai seorang Islam yang kita ada semua benda ni, tapi kita tak gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, berlumba-lumbalah kita dalam kita memohon keampunan.
Berlumba-lumba dalam memohon keampunan. Kerana ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard ila akhir ayat. Maknanya berlumba-lumbalah kamu dalam memohon keampunan kepada Tuhanmu, yang mana dengannya kamu akan mendapat syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita banyak melakukan dosa, janganlah kita rasa aku ni tak ada harapan lah nak masuk syurga. Tak ada. Allah kata sesiapa yang bertaubat dengan atas dosa-dosanya, Allah akan sediakan syurga yang 10 kali ganda dunia. Tak nak ke tuan-tuan Kalau kita rasa kita rasa aku buat dosa ini, aku nak kena bertaubat, hari ni kita taubat, jangan tangguh-tangguh lagi. Kenapa? Orang yang berlumba-lumba dalam mohon keampunan Allah, Allah dah sediakan nikmat syurga. Sebab apa? Ada satu orang ni, dia pagi dia kafir, malam dia orang mukmin. Malam dia mukmin, siang dia kafir. Kata kepada orang seperti ni, Allah tetap tunggu sehingga dia bertaubat. Sehingga bila dia memohon keampunan, Allah akan ampunkan. Tapi bila kita rasa kita ni dah baik, kita rasa kita ni dah tak perlu nak memohon maaf, memohon ampun kepada Allah, kita tak ada minta dengan Allah, maka jadilah kita orang yang sombong. Dan yang terakhir sekali ialah berlumba-lumbalah kita dalam merebut peluang hidup ni peluang hidup ni satu benda yang berharga Nabi pun ada sebut dalam hadis, ingatlah 5 sebelum 5 iaitu muda sebelum tua. Yang kedua, sehat sebelum sakit. Ketiga, kaya sebelum miskin. Yang keempat, lapang sebelum sempit. Dan terakhir, hidup sebelum mati. Kita kena ingat, bila kita muda, kita kena banyakkan ibadah, banyakkan ketaatan. Kenapa? Bila kita dah tua nanti, nak solat pun dah tak larat, nak pergi masjid pun dah tak larat sebab apa? Banyak masa kita dihabiskan waktu muda kita dengan enjoy, dengan bersukaria Jadi benda-benda inilah katanya yang kita perlu ingat setiap hari kita dalam hidup kita. Dan yang kedua, sihat. Sihat ni satu nikmat Allah juga kesihatan. Ramai sekarang ni orang ditimpa penyakit, orang muda dah kena penyakit Jadi dia dah tak ada, kata nak buat amalan pun dah tak larat. Jadi waktu muda ni lah kita kena banyakkan amalan apa-apa amalan pun. Sedekah kita, menyebarkan ilmu kita, solat kita kena perbanyakkan supaya apa? Bila kita tua ni kita tak menyesal. Dan yang ketiga, kaya sebelum miskin Orang kaya ni dia banyak harta, gunakanlah ke jalan Allah. Yang keempat, lapang sebelum sempit. Hari ni kita banyak masa lapang, kita berada di rumah PKP ni kita tak buat apa. Bukan kita tak buat apa, bukan kita sudut saja. Kita banyakkan mendengar majlis ilmu, kita banyakkan ibadah kita Kalau sebelum ni kita jarang melakukan solat sunat, banyakkanlah melakukan solat sunat. Kalau ada solat-solat yang tertinggal, kita tunaikanlah qadaklah solat kita itu semua Dan yang kelima, yang terakhir sekali, hidup sebelum mati. Di mana nanti orang yang meninggal dunia, dia akan menyesal. Walaupun dia orang yang baik, orang yang bertakwa. Kerana apa dia menyesal? Kerana dia tak tambah amalan dia semasa di dunia. Dan orang dosa lagilah dia menyesal. Kenapa? Kerana bila dia hidup dulu, dia tak bertaubat atas dosa dia dan tak pernah melakukan amalan-amalan yang baik. Jadi itulah sedikit sebanyak yang kita boleh pelajari daripada perlumbaan ini Hidup ni adalah satu perlumbaan. Bagaimana kita boleh berusaha untuk menjadi juara? Dengan usaha itulah kita boleh mencapai kejayaan. Tetapi kenapa kita tak nak berusaha, berebut-rebut, berlumba-lumba dalam mengejar akhirat? Kita boleh smash bulu tangkis sehingga menjadi juara dunia Tapi kenapa kita tak boleh smash segala godaan-godaan syaitan yang ada dalam diri kita? Itu sebenarnya yang kita kata yang perlu kita ambil iktibar daripada apa yang kita lihat sekarang. Jadi itulah, sekadar itu. Sebelum kita berpisah, jangan lupa share dan subscribe channel saya untuk mendapatkan lebih banyak manfaat daripada video yang akan saya sampaikan. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.